Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali untuk sesi kedua. Alright, so for this session, basically what I'm going to do is that I'm going to teach you on grammar lah. Okay, we look at let's do some introduction first lah. Okay, alright, I'm just gonna move this here first. Alright, so let's go to the introduction part. Okay, so what am I going to teach today? Today I'm going to teach you about preposition. Okay, hari ni kita akan belajar preposition. Preposition ni apa benda? Okay, so kalau kamu baca buku teks, kamu dah tulis preposition are used to indicate time and location, ada kat sini ya. Okay, so dalam erti kata lain, apa benda preposition ni sebenarnya? Okay, ingat tak Captain dah ajar kamu buat ayat dulu? Okay, kita mulakan ayat kita dengan who, lepas tu plus do, lepas tu plus what, lepas tu plus how, lepas tu plus where, and then plus when. Alright, so basically ini ialah formula yang kita pakai dulu. So macam mana kita pakai formula ni, just for example lah. So Ali play, kita ambil kerja play football. How yang ada ly belakang itu kan. Okay, so happily at the field bila yesterday. Lepas tu dah siap, kita tengok balik dia punya when, so kita tengok balik dia punya do. Sebab when dengan do ni dia ada hubungan skandal kan. So this one is in the past, so the verb ni salah, kita kena tambah ed, juga akan jadi past tense lah. So basically that's that. Okay, so now dalam hari what we're going to do today is we're going to focus on this thing, where dengan when. So where ni dia menunjukkan tempat, place alright, untuk ayat ni. Okay, dia menunjukkan tempat, and here is the field lah. And then when ni dia menunjukkan dia punya masa. Now okay, so what we do is that bila kita pakai masa dengan tempat alright, so kebiasaannya kita tak boleh tulis masa dan tempat begitu saja. Masa boleh lah, masa biasanya boleh, tapi kalau most of the time place and time we cannot just write it as it is. Kita perlukan what we call preposition. Okay, and preposition ni maksud dia apa? Dia macam menunjukkan, faham? Dia menunjukkan. Contohnya kalau kamu nak cakap Ali bermain di padang, so bila Ali bermain di padang, kamu tak boleh cakap Ali bermain padang, betul? Ayat tu dalam bahasa Melayu pun is wrong, Ali bermain padang. Kamu kena cakap Ali bermain di padang, betul? Saya belajar classroom, salah. Saya belajar dalam kelas, nampak? So dia kena ada penunjuk, perkataan penunjuk, di, atas, bawah, dalam, tepi, kiri, kanan, pada, setiap. Okay, itu semua tu penunjuk. So penunjuk tu is what we call preposition, and this preposition we can use for place and also for time. So untuk place we call it preposition of place, and then untuk time we call it preposition of time. Dia menunjukkan sama ada tempat ataupun dia menunjukkan masa lah. Okay, and for today what we're going to look at, we're going to look at we're going to look at on, we're going to look at in. Okay, 3 simple preposition, very simple. Okay, so kamu boleh juga tengok dekat buku teks kamu, ada juga benda ni, same notes. I'm going to explain the same thing lah. Okay, so we're going to look at the I'm going to copy this. Yes, alright. Okay, alright, there we go. So now we have this here, and then I'm going to put from the text, so I can put it right here, and then go straight down here. Okay, now, okay, let's look at some of the parts, some of the aspects of it. Okay, alright. So kat sini ni kamu boleh nampak, okay, add on in preposition. So dia bagi time, place, time, place, time, place. Okay. Alright, untuk add, let's look at add first. Okay, so add ni untuk masa, for time, it shows a specific time. Okay, specific time ni macam mana? Pada waktu tersebut. Okay, faham kan? Add ni maksud dia pada. So pada waktu tersebut, biasanya kita pakai untuk jam. Okay, jam berapa?
Di sini, see you at 1 o'clock. So bila kita kata jam, we gunakan at. We also use at untuk masa-masa dalam hari. Okay, mungkin masa tu boleh jadi morning, afternoon, evening, boleh juga jadi. Okay, but we only use at macam pada waktu tersebut. Kita tak cakap secara spesifik dalam tempoh waktu tu ke, ataupun pada waktu tu bila-bila ke tak. Kita cakap pada waktu tersebut, macam tu je. So we use at. Okay, contohnya, you sleep, kau tidur bila? Kau tidur pada waktu malam, kan? Malam bila? Tak kisahlah, yang penting malam je tidur. So I sleep at night. Okay, kau bangun bila? Kau bangun pada waktu pagi. I woke up at morning. Okay, something like that lah. Alright. And then kau makan tengah hari bila? Kau makan pada waktu lunch. So I eat at lunch. Okay, I will eat at lunch. Contohnya tu. Okay, alright. So we use it for a specific time. Usually kita pakai untuk jam. So kalau keluar soalan objektif untuk jam macam ni, so we use it at lah. We use at. Alright. Okay, besides time, for place also we can use at. And untuk place ni, okay, I'm gonna write here something. Wait, give me a moment. I'm getting inside table. There we go. Alright. So untuk okay, untuk time maksud dia pada, untuk place maksud dia di. Okay, so untuk time maksud dia pada, untuk place maksud dia di. Apa maksud di? Macam bahasa Melayu lah, di. Okay, di suatu tempat yang spesifik. Dia tak cakap dalam, keluar, ke atas, ke kiri. Kita cakap kat sana, di sana. Okay, itu sahaja. Alright, so we use it like that. Okay, pretty simple lah. Okay, so let's look at the example. She is standing at the bus stop. Maksudnya dia berdiri di bus stop, tepi kanan, kiri, atas, bawah, dekat, jauh, tak. Dia berdiri di sana, dalam dekat kawasan tu. Okay, at the bus stop. I'll meet you at nombor 30 Jalan Ceras. Di sana lah. Faham? Kita apa beza dia dengan yang lain? Apa beza at dengan yang lain? Maksudnya dalam ayat tu tidak ada keperluan untuk cakap dalam, tak ada keperluan untuk cakap tepi, tak perlu cakap di tepi, berdekatan, ke atas, ke bawah. Kamu tak perlu cakap macam tu. Jadi kamu boleh cakap at. Faham? Nanti aku jumpa di sana lah. Macam tu. Faham? Maksudnya bila pergi sana baru telefon, kau kat mana ni? Aku kat sini, kau kat mana ni? Aku kat depan ni. Baru kau perlu cakap depan. Faham? Tapi bila kamu nak cakap nanti kita jumpa kat sana, maksudnya kamu tak perlu cakap kita akan jumpa di sana, di hadapan rumah, di tepi jalan, bersebelahan dengan signboard yang ada tulis ada harimau kat sini. Tak payah. Tak perlu sebut macam tu. Nampak? We just have to say I'll meet you there. Alright. Okay, so bila kamu buat ayat begitu, we use at lah. Alright, because dia tidak ada keperluan untuk cakap dalam, tepi, atas, kiri, bawah, kanan macam tu. Okay, sama juga dengan at. Bila kamu nak cakap nanti pukul berapa, kamu jumpa pukul berapa, atau kamu cakap nanti waktu ni, waktu itu, pada waktu itu. So you use at. Okay, we don't need to use in ke on ke under, or we don't need to use that. Alright. Okay, next, on. Okay, so untuk on, okay, kalau dia masa, I will explain place dulu. Okay, I will explain place. On ni, kalau kamu ingat masa kamu belajar tahun 1, 2, 3 dulu, on ni maksud dia atas, betul? And dia bukan sahaja maksud atas, dia maksud di atas sesuatu benda, di atas sesuatu permukaan. Okay, so atas, I'm right here, atas sesuatu benda atau permukaan. Okay, dia begitu. Faham? Alright. Sebab bila kita guna on ni, benda yang datang selepas perkataan on tu, dia menunjukkan yang orang itu, perbuatan itu ke, binatang ke apa ke, dia berada di atas benda tersebut. Okay, di atas benda tersebut. Okay, so contoh dia, tengok kat sini, dia tulis I live on Jalan Tembusu. Maksudnya dia tinggal di atas jalan tu. Faham? On Jalan Tembusu. Jalan Tembusu tu bukannya dia tinggal di sana, dia tinggal atas jalan tu. Sebab jalan tu merupakan permukaan bawah, permukaan bumi, jalan. Okay, sebab tu kita kata bila dia melibatkan jalan, we will always say on the road, on the street.
Okay, I live on Jalan Tembus. So I live on Jalan 2/3 contoh gitulah. Okay. Besides that, we can also use untuk benda yang merujukkan permukaan ataupun tempat. Okay, contohnya macam bila kamu sebut pulau. Okay, when you say island, Penang Island, macam contoh dia bagi ni kan, Penang Island. Bila kita sebut island, pulau, kamu tinggal di atas pulau tersebut, bukan di dalam pulau tersebut. Betul tak? Kamu tinggal di atas permukaan pulau tersebut. Sebab tu contoh yang dia bagi, she lives on Penang Island. So it's very simple, very straightforward. Okay? Never mind, sambil kita buat kerja nanti kita akan tengok lagi banyak contoh-contoh. Okay? Alright, so that is on. Now let's look at the time. So the time here, okay, it shows a day or date. Straightforward. On ni kita hanya pakai untuk hari dan juga tarikh. Okay, memang tak ada benda lain. Untuk masa, on kita hanya pakai untuk hari dan juga tarikh. Kenapa pakai untuk hari dan tarikh? Kalau kat penerangan tu nanti kita kena bagi ceramah panjang pula. Okay, tak payah faham kenapa, just hafal je dulu on untuk hari dan tarikh. Alright. Okay, next we go to in. Let me delete this cells first. Okay. Alright, let's go to in. Okay, so here in ni dia bagi kamu kita tengok place dulu lah, sebab place is very easy kan. Okay, bila kita kata in untuk tempat, maksudnya dia di dalam sesuatu kawasan. Dalam sesuatu kawasan. Betul? Okay. Bila kita sebut in, dia merujuk kepada dalam sesuatu kawasan. Dia mesti ada kawasan. And dalam ayat tu, bila kita sebut in, dia mesti kawasan yang macam tertutup lah. Ataupun kalau dia tak tertutup pun, dia biasanya kawasan yang ada sempadan yang boleh mengasingkan mana dalam mana luar. Faham? So kita akan sebut in. And ayat tu perlu disebut in. Faham? Perlu disebut. Okay, dia berada di dalam kelas. Maknanya kita kena cakap dalam kelas. Okay, dia bukan berada pada kelas. Nampak? Benda tu pelik. Kita dengar pun kita rasa pelik. Apa sebab pada kelas pula? Sebab kelas ni merupakan satu kawasan yang tertutup, yang bila kita nak sebut kelas, kita kena sebut dalam. Okay, so di situ kita perlu use in. Ingat, in is for something that is a boundary lah, something that is an area that has a boundary. Sebab yang ada di kawasan yang bersempadan ataupun bertutup. Okay. Alright. Untuk time pula, okay, dia konsep dia sama macam tempat tadi. Maksudnya dia di dalam masa. Tapi bila kita kata di dalam masa, maksudnya dalam masa tu macam mana? Dalam tempoh satu. Okay, dalam tempoh ataupun dalam bahagian hari. Okay, ini dua benda ya. Kita akan terangkan satu persatu. Okay, first of all is dalam tempoh. Okay, here it shows the time frame. Okay, so contohnya bila kita kata dalam tempoh ni, simple yang ni contoh pertama ni. My mother can prepare a meal in 10 minutes. Maksudnya bila dia kata in 10 minutes, maksudnya dalam 10 minit. Tempoh waktu maksudnya dia tidak melebihi 10 minit. Dia mula daripada 0 sampailah 10.00 minit. Nampak? Itu merupakan tempoh masa. Bukannya waktu, bukannya jam, bukannya hari. Dia tempoh masa. So we use in untuk menunjukkan dia boleh siapkan kerja itu dalam tempoh masa tersebut. Okay? Make sure you clear about that. Alright, next we have dalam bahagian hari. Ini is a bit confusing for some people. Ada setengah orang dia rasa dia tak boleh nak faham kenapa kita ada macam tu. Okay, dia macam ni. Alright. So she heard a noise early in the morning. Okay, kat sini kita kata early in the morning. Maksudnya bila kita kata in the morning, okay, in the morning ni maksudnya pagi tu merupakan satu bahagian daripada hari. And then evening tu merupakan satu lagi bahagian dalam hari. Afternoon tu merupakan satu lagi bahagian dalam hari. So hari ni dia ada bahagian dia ada bahagian pagi, dia ada bahagian tengah hari, dia ada bahagian petang. Memang bahagian tu ada. Yang bila kita nak sebut dalam bahagian tersebut, we use in the. Okay, kita gunakan in the morning,
in the afternoon, in the evening. Bila kita nak sebut in the, kenapa bila kita cakap I sleep in the night salah? Kenapa kita tak cakap I sleep at night? Kenapa kita sebut I sleep at night? Kenapa kita tak cakap I sleep in the night? Saya tidur dalam tempoh waktu malam. Kau tak rasa pelik ke ayat tu? Saya tidur dalam tempoh waktu malam. Pelik kan? Bunyi dia sangat pelik. Sebab apa, orang tak cakap macam tu, betul tak? Orang kata saya tidur pada waktu malam. Saya tak tidur dalam tempoh waktu malam. Nampak? Because bila ayat tu, dia itu nak kita nak cakap sekarang ni, dia bergantung kepada ayat. Ada ayat ni kita perlu sebut dalam tempoh. Okey? Ada ayat tu kita tak sebut dalam tempoh ataupun dalam waktu tersebut. Macam ayat ni kan, she heard a noise early in the morning. Dia dengar bunyi bising dalam waktu pagi itulah. Dalam waktu pagi tu, pada waktu dalam tempoh waktu pagi tu dia terdengar bunyi bising in the morning. Okay? And then I will go to the mosque in the afternoon. Okay, dalam waktu petengah hari tu saya akan pergi ke masjid contohnya. And then the third one, I'll play football in the evening. Saya akan main football dalam waktu petang. I will sleep in the night. Salah. Bunyi dia pelik. Tak ada saya akan tidur dalam waktu malam. Tak. Because malam tu kita tak sebut malam untuk seluruh malam tau. Waktu yang selepas tengah hari tu kan, kita kata evening sampai ke pagi esok kita panggil evening. Tahu kan benda ni? Sebab macam kalau kita jumpa orang pada waktu malam, kita akan sebut good evening. Kita tak sebut good night. Bila kita nak balik baru kita sebut good night. Maksudnya bila dah good night tu, night tu ialah waktu untuk tidur. Faham? Dalam waktu malam tu, dia bermula daripada petang tu sampai ke pagi tersebut. Dan waktu malam tu ialah bila kita nak tidur barulah kita sebut good night. Sebab tu I sleep at night. Nampak? This specific. Night tu maksudnya spesifik. Night tu bukan sebahagian daripada waktu dalam sehari. Dalam bahasa Inggeris. Okay, bukan dalam bahasa Melayu. Alright? Kalau kamu rasa kamu tak faham apa yang kita terangkan, kau hafal macam ni je lah. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Tu je sudah. Biasanya orang akan sebut macam tu. Okay? Alright. Okay, never mind. Jangan panik, jangan bergelabah. Let's look at some of the examples that some of the work that we're going to do. Alright? Okay, let's look at the first one on page 100. Okay, now fill in the blanks with the correct preposition of time and place. I've written here also. Okay? Alright, so Asin's birthday falls 12 March. 12 March ni apa? 12 March ni ialah tarikh. So, bila tarikh, kita pakai apa? Kita pakai on lah. Alright? Pakai on. Okay, very simple. Alright. Next, I will see you lunch. Lunch ni ialah waktu yang spesifik. Dia bukannya tempoh waktu, dia waktu yang spesifik dalam sehari. Nampak tak? Dia satu waktu tu, waktu makan. Waktu makan tengah hari tu, itu kita panggil lunch. Bila kau makan tu baru kita panggil lunch. Faham? Bukannya lunch tu bermula daripada 12 tengah hari sampailah pukul 2 petang. Tak. Dia bukan macam tu. Lunch ni ialah waktu tengah hari. Bila kau makan tu barulah kita panggil waktu lunch. So, at lunch. Nampak? It's very specific. When we have a specific time like that, we use at. Okay? Okay, next question. The pupils were all the classroom. Okay, this is tempat ni kan, bukan masa kan. Kita dah bagi contoh dah tadi. It's a classroom. Is it a place yang exact location, or is it a place yang surface ataupun permukaan ataupun di atas, ataupun is it a place yang tertutup? It is a place yang tertutup, and kamu perlu sebut in. Nampak? Because dia satu kawasan. Classroom is a place where you can say in, and you will always say in because it's inside. The classroom is inside. It's not outside. Outside is not the classroom. The classroom is inside. Nampak? Okay, my father will be home this evening. Okay, home ni adalah rumah. Okay, kamu nak cakap apa? Kamu nak cakap at ke on ke in? On tak logik lah kan, sebab on ni kalau tempat, dia maksudnya dia di atas rumah. Salah. In. My father will be in home this evening. Okay, macam logik, dalam rumah. My father will be at home this evening. Kau tengok ayat ni, dia at pun boleh, in pun boleh. Kalau kamu ikut maksud dia, logik, betul. Tapi mana yang lebih tepat?
tengoklah kepada ayat tu. Perlu ke sebut ayah saya akan berada dalam rumah petang ini, ataupun ayah saya akan berada di rumah petang ini? Mana yang lebih sesuai? Kamu dengar bunyi pun kau boleh tahu dah mana satu yang betul, kan? Alright, the answer is at. Nampak? The answer is at, because you don't need to say in. Tidak perlu sebut in. And besides, home ni, okay, kan kita ada dua, home dengan house. Nampak? Home ni ialah kediaman. Okay, house tu ialah rumah. Apa beza dia? House tu bangunan. Habis home tu bukan bangunan ke? Bukan. Home ni ialah tempat di mana kamu pulang untuk rehat, kamu rasa kamu selesa di situ. Okay, kenapa ada dua perkataan berbeza? Alright, a house is a building. When you see a house, it is a house. Is it your home? No, it's not your home. It's just a house. But when you go to your house, kamu punya rumah, your house, it is a building. Is it your home? Yes, the place where you go back, the place where you feel comfortable, the place where you can rest, sit and chill. That's what we call home. Alright? Okay, I hope you understand. Okay, if you don't understand, just give me a call, or don't give me a call, just WhatsApp me lah. Alright? Okay, let's move on. Next, please be the school hall by 7:15 a.m. Alright, it's a place. School hall ni ialah day 1. So, is it in? Is it on? Is it at? Takkan atas day 1. So, at on is wrong. At ataupun in. Please be at the school hall by 7:15 a.m. Please be in the school hall by 7:15 a.m. Tengoklah. School hall ni is a place. Is it a specific place? Yes, it is a specific place. Dia memang specific place. Tapi adakah dia tempat yang perlu kamu sebut in, ataupun kamu hanya sebut at sahaja? Bayangkan dewan sekolah. Kamu boleh bayangkan dewan sekolah. Dan bila kamu bayangkan dewan sekolah, kamu boleh nampak dewan sekolah tu ada luar dan dalam. Bila kamu berada di luar dewan sekolah, adakah kamu berada at, kamu dah betulkan ayat, kamu dah sampai ke dewan sekolah? Tidak. Kamu kena berada di dalam dewan sekolah, barulah betul tempat dia. Nampak? Okay? So you have to say in. Please be in the school hall by 7:15 a.m. So it's correct lah. Okay? Kalau kamu letak at pun, it's not wrong sebenarnya. Tetapi yang lebih tepat ialah in, because dia tempat yang memang ada kawasan dalam. Nampak? Okay, and kamu perlu sebut in di situ, because nak tunjukkan yang di dalam, bukan di luar, bukan pada saja. Okay, di dalam, bukan di saja, di dalam. Okay, number 6, Najmi is going to Singapore. Hari is the day. So which one is it? Very simple. Mana day? On lah. Okay. Lian's uncle lives the island of Langkawi. It's a place, but this place, is it a place where spesifik sahaja, atau it is specific, tapi adakah dia tempat yang macam exact like that, ataupun adakah dia tempat yang dalam, ataupun adakah dia tempat yang permukaan? Contohlah dia dah. So kalau tengok contoh dia, boleh nampak island ni dia sebenarnya, bila kita sebut pulau, dia merupakan permukaan. Kenapa island tu jadi permukaan pula? Dah ada kat tengah-tengah laut. Bila kau pergi tengah laut, kau jumpa pulau, itulah permukaan, cik oi. Kan? Bila kau duduk atas pulau, nampak? Kau duduk dalam pulau ke kau duduk atas pulau? See? It's logic. Okay? So it's on. Alright? Okay. Number 8. The choral speaking practice will begin 2 p.m. A specific time. Jam. So, at. Okay? Simple. Easy peasy lemon squeezy. Parents usually go for their walks the morning. Okay, this one is actually soalan favourite dalam exam lah. Okay, kalaulah dia ada the, kau tak nak fikir panjang, jawapan dia memang confirm in. Sebab dia tak ada at the morning, dia memang in the morning. But usually morning is in lah. Okay, in the morning, dalam waktu pagi. Alright. The new school building will be completed the year 2020. Tahun. So kalau dia tahun, kau nak buat macam mana? Kau nak pakai in ke on ke at?
Think. Alright, I'm gonna give you a clue, and I'm gonna add it here to the notes up here. Alright, so kalau dia tahun, dia in ya. Sebab apa? Tahun tu dia pakai macam mana, kenapa kita pakai in untuk tahun? Sebab tahun ni dia merupakan tempoh. Okay, lock dalam otak kamu tahun tu merupakan tempoh. Apa maksud tahun? Tahun ni maksud dia 365 hari. Itu merupakan satu tempoh di mana 365 hari ataupun 12 bulan telah berlaku, dan kita namakan tempoh waktu tersebut sebagai satu tahun. Nampak? So tahun ni adalah tempoh. So bila dia tempoh, dia kena pakai in. Alright? In the year 2020. Tak percaya? Percayalah. Okay, percaya. Yang tak percaya pula. Alright. Okay. Give me a minute. Okay. Is it recording? Is it recording? Is this still recording? Yes, it is recording. Okay. Sorry, because I was just checking my phone to see whether am I still recording or not. Takut bebas seseorang pula. Okay. Alright, let's look at number 11. Aidil is meeting her brother for dinner. The Spicy Curry House. Okay, this is a place. Alright. It's a place lah. Okay, it's a restaurant kan, the Spicy Curry House. So add on in. Is it a surface? Is it a street? Is it a road? No, it's not. Okay, it's not something yang kita duduk di atas dia, tidak. So it's either at ataupun in. Is it a place inside? Right, restaurant tu ada dalam ada luar kan? Betul? Yes, betul. Tapi perlu ke sebut dalam restoran? Tengok ayat dia. Aidil is meeting her brother for dinner. Aidil akan berjumpa Aidil nak berjumpa dengan abang dia untuk dinner dalam restoran Spicy Curry House ataupun di restoran Spicy Curry House. Mana yang lebih sesuai? Perlu ke sebut dalam? Tak perlu. Nampak? That's how you analyse. Okay? Because masa exam nanti otak korang akan jadi blur tau. In pun boleh, add pun boleh. Tak salah apa in, tak salah apa add. Mulalah kau jadi confused kat situ, mula bergaduh dengan diri sendiri. Okay? So don't do that. Alright? Chill, relax, look at how. Macam mana kita buat? Perlu ke tidak letak in? Okay, kita dah tahu memang in pun boleh, add pun boleh, dua-dua tak salah sebenarnya. Tapi kalau kau ikut ayat tu, perlu ke letak in? Tak perlu. Okay? Dia bukan macam classroom. Classroom ni macam, sebab dia classroom, okay, macam classroom apa tadi, mana tadi yang school hall lah. Kenapa kat sini kita perlu pakai in? Kenapa kat sini kita tak perlu pakai in? Sebab classroom ni dia merupakan satu tempat di dalam kawasan sekolah. Betul? Maksudnya bila kamu dalam sekolah, kamu sebut kau duduk kau buat apa sini? Kita masuk dalam classroom. Kau tak sebut pergi ke classroom. Kamu tak cakap macam tu, faham? Okay, murid-murid semua pergi ke dewan. Bukan pergi ke dalam dewan, masuk dalam dewan. Okay, masuk ke dewan, masuk ke dalam dewan. Mana yang lebih tepat? Nampak? Because dia merupakan tempat-tempat kecil di dalam sekolah yang di mana ada dalam dan ada luar, dan kita kena sebut dalam dan luar. Okay, bukan kita kena sebut dalam dan luar, kita kena sebut dalam. Sebab dia kawasan yang memang tertutup. Faham? And dia bukan tempat yang macam tempat saja, tidak. Dia merupakan satu tempat yang mempunyai kawasan tertutup. Okay? And ada keperluan untuk sebut lah. Okay, nampak? Kalau rasa confused sangat, tengok kepada ayat tu. Dia ada keperluan untuk sebut dalam. Nampak? Kalau classroom, luar tu dia bukan classroom. Classroom tu hanya di dalam. School hall pun sama juga. Faham? Di luar kita boleh tunjuk school hall, tapi kamu tak boleh pergi ke school hall selagi kamu tidak berada di dalam school hall. Kamu tak boleh cakap saya ada kat school hall walaupun kau kat luar school hall. Salah. Nampak? Okay. The Spicy Curry House pula, sebab dia merupakan restoran yang bertapak di suatu tempat, dan bila kau berada di depan Spicy Curry House, kamu boleh cakap I'm at the Spicy Curry House. Okay, let's go to the Spicy Curry House. Okay? So salah tulis dah. I'm very sorry. At the Spicy Curry House. So dia lebih sesuai untuk sebut at the Spicy Curry House, because dalam ayat ni tidak ada keperluan untuk menyebut dalam.
ayat ni dia hanya menyebut nama tempat tu saja. Dia bukannya merujuk ke dalam tempat tersebut. Okay? Kalau rasa confused dengan my explanation yang bertubi-tubi ni, I'm very sorry about that. Just think of it like this. Here, this sentence, I don't need to say in. Okay, because it's a place, I just want to tell the place. Here in this sentence, I have to say in, because this place is inside, it's not outside. And here, the place is also inside, it's not outside. Okay, sini perlu cakap, sini tidak perlu cakap dalam. Tak penting perlu cakap dalam, saya nak pergi ke restoran. Melainkan kalau ayat tu dia bercakap tentang dia berada di depan restoran and dia akan berjumpa dengan abang dia di dalam restoran tersebut. Itu lain. Nampak? Dalam ayat tu kamu perlu sebut in. Okay, here you don't need to lah. Alright, number 12. Our school is situated at Jalan Keruing 2 opposite the mosque. In pula dah. Our school is situated at Jalan Keruing 2 opposite the mosque. So it's a road. It's a street. So what is the answer? The answer is on. Okay, simple. Alright, now I think you can understand a bit better. Okay, right, let's go very quickly now for page 110. And I think 110 ni ada dua kerja kan? Yes, ada dua kerja. Okay, let's do this very quickly lah. Okay, alright, fill the blanks with at, on or in. Okay, he left for London Sunday. Okay, I'm gonna put this here lah, easier for you. Okay, he left for London Sunday. Sunday is the what? Is the day. So it's supposed to be on. Allah. On Sunday 3 p.m. Okay, 3 p.m. is the time. So specific time. So at 3 p.m. Okay, Asin was born 3rd September is the date. Alright. So bila the date we use on. On 3rd September, betul tak? And date on. Okay, and then Sarawak. Sarawak is the name of the state, nama tempat spesifik. Dalam ke atas, tak perlu dalam, tak perlu tak. So we just use at. Okay, very easy. Okay, number 3. Can I meet you? The library. Okay, dalam ke luar ke, perlu ke sebut dalam, perlu ke sebut luar. Okay, at the library or in the library. Do you have to say in? Do you have to say at? Okay, what do you think? Very confusing, right? Okay, I'm gonna put here at. Okay, I'm gonna can I meet you at the library? Sini in the afternoon. Okay, kenapa capital letak at kat situ? Okay, kalau kamu letak in kat sini, salah ke? Tak salah, cuma tak tepat. Sebab apa? Library is a place, is a building. Okay, jangan ingat library kat sekolah je, faham tak? Kat luar pun ada library juga kan. Okay, so when you say he's at the library, nampak? He is at the library. You don't say he's in the library. Tapi bila kamu berdiri di depan library, kamu cakap, mana budak ni he's inside lah, he's inside the library. Dia dalam library, nampak? So berbalik kepada yang sebab yang sama, tidak ada keperluan tersebut dalam kat sini. Okay, tidak ada keperluan. Tapi kalau di sekolah pun sama juga, tidak ada keperluan. Okay, you can put at, you can put in. It's not wrong, but if you ask me, I would say you can put at. It's not wrong. Okay, but if it's at school, kalau di sekolah, mungkin ayat dia sesuai letak in lah, in the library. Because kat dalam sekolah tu, library ni merupakan satu tempat yang tertutup and dia tak boleh nak tunjuk. You kena masuk dalam barulah it's a library. Dia bukan bangunan asing by itself kan. Tapi kalau kat luar tu, usually at lah. The answer will be at. Alright? Okay, relax, jangan risau. We're just doing, exercise only. Alright? Alright, I have a meeting 9 o'clock. So it's the time. It's a specific time. So it's at 9 o'clock. The morning, in the morning. It cannot be any other lah. Alright. My house is located Jalan Bukit Segar. Nama jalan. So it's on. Okay.
Tempat dia senang kan. Bila masa is like very difficult. It is mentakab, nama tempat. So at mentakab. You don't say on, you don't say in. Okay, it is at mentakab. Okay? Alright. Ada siapa jawab in tak kat sini? I really hope you did not say in. Okay. But kalau kamu tulis in, I can understand kenapa kamu tulis in kat sini. Kalau adalah yang tulis in, sebab mungkin kamu ingat dia di dalam kawasan mentakab. Okay, because mentakab ni merupakan kawasan. So di dalam kawasan tersebut. Ya, tak salah pun kamu. Bukannya nak kata kamu fikir macam tu is wrong. Is not wrong. Tetapi berbalik kepada keperluan ayat. Perlu ke dalam ayat ni dia nak cakap dalam kawasan mentakab, bukan luar? Ada ke dia nak cakap macam tu? Tidak. Okay, dia nak cakap ada kat mentakab tu je. Okay. Bila kamu cakap tempat kan, saya tinggal di dalam Bandar Baru Bangi. Kau cakap yang tu ke? Sebab kamu sebut saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Tapi kalau kat tu ubah ayat tu. Okey. Rumah saya dekat Sungai Tangkas tau. Sungai Tangkas ni dia bukan dalam Bandar Baru Bangi. Sungai Tangkas ni dia dalam Kajang. Nampak? Dalam ayat tu perlu sebut dalam sebab dia merujuk kepada dalam kawasan. Sebab that sentence, okay, I live in Sungai Tangkas. Sungai Tangkas is not in Bandar Baru Bangi. Sungai Tangkas is in the Kajang territory, because dia merujuk kepada territory, kawasan, territory. Is in the Kajang territory. Faham? It's not in the Bangi territory. Nampak? So dia merujuk kepada kawasan. Ayat tu dia bercakap tentang kawasan. Dia bukan bercakap tentang nama tempat. Yang ini dia cakap pasal nama tempat je. Okay? So sebab itu kita pakai at. Alright. Okay, number 6. Do you think we will land the planet Jupiter? Okay, the clue is planet Jupiter is a place. Yes, correct. So at planet Jupiter, ataupun on planet Jupiter, ataupun in planet Jupiter. Which one is it? Tengok kepada ayat. Apa ayat tu cakap? Do you think? Kau rasa we will land? Adakah kita akan mendarat? Nampak? Mendarat dalam ke atas ke di? Mendarat atas. Okay. Do you think we will land on the planet Jupiter? Okay. Alright. Okay. On. It's clear on, because the planet Jupiter ni dalam ayat ni dia merujuk planet Jupiter ni sebagai satu permukaan di mana dia mendarat di atas planet Jupiter tersebut. Okay. Alright. The future, pada masa hadapan. At the future ke in the future? Kalau korang biasa tengok cerita ke apa ke, we don't say at the future, we say in the future. Sebab future ni merupakan satu tempoh waktu yang bermula selepas daripada sekarang sehinggalah ke hari kiamat kelak. Semuanya satu tempoh, dia bukan masa yang spesifik, dia tempoh. Okay, they celebrated their first wedding anniversary the island of Hawaii. Pulau so on the island of Hawaii 2014 tahun. Kalau tahun in 2014. Cik Hakimi will celebrate his birthday hari on Saturday. On Saturday, masa spesifik, so at 8:30 p.m. Okay, pretty simple. And there's another one I think so here. Hotel. See, hotel. So hotel is a building, is a place. So I think it's at lah, specific place. Just a hotel. Dia bukannya merujuk. Tidak perlu sebut dalam, tidak perlu sebut atas, tidak perlu sebut tepi. Just di hotel. Kami akan celebrate birthday di hotel. Habis cerita macam tu je. So just like that. Kenapa dah? Alright, never mind. I'll just get this done. Okay. Alright, so page 110, all clear. Let's look at page 100 and still the same page.
ada petikan kat situ. Okay. Alright. So it was mother's birthday. Okay. Father took us to a newly opened restaurant for a lunch treat. Okay. You know treat, right? Okay, lunch treat pula, belanja makan tengah hari lah. So mother's birthday kan. So father bawa semua. It was Jalan Aurora. So it's road. So if it's a road, it's on Jalan Aurora. It's a very fancy name for a road, I think. Alright, we reached the restaurant noon. Noon ni ialah, apa maksud noon? Noon ni maksudnya tengah hari, tapi bukan tengah hari sahaja. Noon ni maksudnya tepat jam 12 tengah hari. Tengah hari tu, noon, we call it noon. So it's a specific time. So when it is a specific time, you have to use at. Alright. Okay. Restaurant was big and spacious, and usher, you know usher yang apa, penyambut tetamu tu, dia penyambut orang kat restoran tu lah. Welcome us the door. Di pintu, atas pintu, dalam pintu. Simple kan? See, it's quite straightforward. Okay, you don't need to think much. There was a pond with colourful fish. Ni lagi. Some of you might AJ colourful with double L. Kalau kamu tengok kat word ni, dia salah kat sini. Tapi kalau kamu tengok dekat dia punya, bukan double L, sorry, CLORFUL. And then kalau kamu tengok dekat kamu punya buku teks ni, dia AJ CLOURFUL. Tak salah kalau kamu AJ CLORFUL. Tapi kalau boleh AJ macam ni lah, walaupun salah dekat sini, because this is UK version. Okay, CLOR tu ialah American version. So we follow UK lah. There was a pond with colourful fish. Pond ni apa? Pond ni ialah kolam. Dia kolam. There was a pond with colourful fish. So colourful fish ni di atas kolam ke di bawah kolam ke di kolam ke mana? Di dalam kan. It's in the in it. Straightforward, very simple. I saw a big tortoise, bukan tortoise, a rock. So the tortoise, kura-kura, batu. So kura-kura ni dalam batu ke? Of course not. Kura-kura tu di atas batu. Okay. Alright. The pond. Ni, mana tu? Ni. I saw a big tortoise on a rock, the pond. So the pond ni where? Is it in the pond or at the pond? Which one is it? On a rock in the pond lah. Okay. Alright, because the pond is an area. Okay. Let's just say it's in. Okay. But I have second doubt about it, because when you say in, maksudnya dia di dalam pond tersebut. Okay, I'm gonna say at, because dia duduk atas batu tu kan. Dia duduk atas batu tu dekat pond. Faham? At the pond, bukannya dalam air, betul tak? Yang ikan tadi tu memang dalam air, dalam pond tu. Ini bukan dekat dalam pond, di dalam kawasan pond, tapi bukan dalam pond. Okay, at the pond. And it's not in the pond, isn't it? It's just at the pond like that. Alright, can you imagine that? I hope you can imagine that. Okay, and kalau ada yang tidak puas hati, please contact me for changing the answer. Sorry. Okay, paintings of beautiful sceneries were hung. Okay, when you say hung, bergantung the walls. Bila gantung dinding, I dah pernah cerita dah benda ni. Bila benda tu di dinding, okay, maksudnya adakah dia di atas ataupun di tepi? Sekali kita pandang, kita nampak macam dia dekat dinding, betul? Ataupun di tepi dinding, salah. Permukaan dinding, cuba kamu pegang dinding sekarang. Kalau kamu pegang dinding sekarang, yang kamu pegang tu itulah atas dinding. Sebab bila kita kata dinding, maksudnya permukaan dinding tersebut. Okay, so bila kita gantung suatu benda di dinding, kita bukan gantung di tepi dinding, kita gantung di atas permukaan dinding. Di atas permukaan dinding. Alright, remember that. Very easy, I like looking each of them at lah. Okay, kau bukannya menengok di dalam, menengok at di. Okay,
kalau kamu translate dalam bahasa Melayu, bunyi dia pelik. Saya suka melihat di setiap satu, it sounds wrong. But here the thing is, it's at. Okay, I like looking at each of them. Okay, at ni dia boleh jadi di, at ni dia boleh juga jadi pada. Okay, pada setiap. So I change here first. Bukan change, I tambah. Dia boleh jadi di, boleh jadi pada. Okay. Okay, there you go. Alright. So it can be pada also. Alright. My aunt and her family arrived specific time, so at 12:30 p.m. we sat. I like this part. Okay, we sat a big round table. Kau duduk atas meja ke ataupun kau duduk dekat meja? We sat at. Okay, kita duduk dekat meja. Faham? But kamu tak duduk atas meja, kamu duduk atas apa? Kamu duduk atas kerusi. So you see the difference? Okay, so you sat at a big round table near a mini waterfall. My baby cousin was seated, high chair kan, so on lah. Nampak? So you see the difference? Bila kamu cakap kamu duduk dekat meja, betul, kita pakai at. Bila kamu cakap kamu duduk kat kerusi, so you say on, because kamu duduk atas kerusi. Kalau kamu duduk dekat kerusi, banyak kerusi sebelah kau duduk sebelah kerusi tu. Okay, it's not right. Next to me, the waiter then came with a big cake. He carefully put it the table. So bila dia letak cake tu, adakah dia letak di bawah table? Tidak, dia letak di atas permukaan table tersebut. Okay, on the table there were lit candles. Okay, candle tu dekat mana dengan cake tu? Adakah candle tu di bawah cake? Adakah candle tu di atas cake? Ataupun candle tu di dalam cake? Candle tu di atas cake, on the cake. Okay, see? Easy peasy, lemon squeezy. We sang about this song and mother cut the cake. It was a happy day for us. Alright? Pretty simple, pretty straightforward, I think. Not so difficult. Yeah. Because it's only 3 sections add on in, okay? Yang lain semua, it shouldn't be much of a big deal for you. Because yang lain semua is like quite easy to understand. Beside, in between, under, and then on top, and then apa lagi, from. Okay, from boleh jadi tempat, boleh jadi masa juga. Okay, to boleh juga masa tu tempat boleh juga. Before, tempat masa boleh juga. Okay, but it's quite straightforward lah. It's not that difficult to understand. But this one, it can be a bit confusing sometimes. Macam tadi kita buat dalam bila nak letak add, bila nak letak in. Usually kita confuse between that. Nak letak add ke letak in, nak letak add ke letak in. Okay. But no matter what it is, just look at the sentence so you can somehow understand from the sentence. It's not that difficult to get it lah. Okay. Alright. It's been 48 minutes already. And I think I finished this section for preposition, okay, up until page 101, and there's no more on this. Next we're going to do this, okay, this section, 3 questions there, and then I'm gonna go to 106, so 102, 106, 107, and then I'm gonna stop until 107, and then we're going to do another one on 109, 110, and 112. So there should be 2 more videos on this. So stay tuned. Just keep watching. Once I've recorded, I'll upload it up, and then you can check on the answers and see how we discuss. Okay. So wait for my next video, which is on page 112, 102, 106. Okay. So I think that's all for today. Thank you so much. I will see you next time. Sayonara. Assalamu alaikum. Okay? Ciao.